Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam-malam buat semua sahabat ayah, apa kabar? Ya Harap semuanya berada dalam sehat walafiat di samping keluarga yang tercinta. Ya, malam ni sembang santai apa cer? Cerita malam ni berkenaan dengan isu serangan terhadap kepimpinan PAS, iaitu Dewan Ulama PAS Malaysia. Bukan main lagi, lobak main ni melampau. Kata-kata kesat yang telah dikeluarkan oleh beliau terhadap kepimpinan ulama. Ini menyebabkan ayah malam ni mula-mula ingat tak buat live tapi macam tercabar jugalah. Kita sebagai ahli PAS ni di bawah ni, kita macam rasa tercabar lah. Siapa beliau ni? Orang yang telah dibuang daripada UMNO, bercakap tentang UMNO dan kepada ahli-ahli UMNO seluruh Malaysia ni. Adakah orang macam ni yang pun nak letakkan dalam ni yang berhak untuk bercakap pasal UMNO ni? Waalaikumsalam Muazzam Abdullah. Kita rasa terkilan lah dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh beliau, yang kata mengeluarkan kata-kata yang cukup kesat kepada kepimpinan Dewan Ulama PAS Malaysia ni. Dia siapa ni sebenarnya ni? Ini lobak man ni siapa? Hang siapa? Pasal apa korang ajak sangat? Haram jadah apa semua keluar ni? Apa hang ingat hang siapa? Lobak man. Cukup korang ajak punya kata-kata tu. Dia bukan ahli UMNO pun, dia telah dibuang. Dibuang oleh presiden dia, Zahid Hamidi. Telah dibuang. Sekarang bercakap macam dia ni orang ahli UMNO. Ni kepada ahli-ahli UMNO seluruh Malaysia ni, orang macam ni ke hampa nak angkat? Nama Datuk buta perut. Datuk tak nak akai main Datuk. Cakap tu pada-pada lah. Hampa ingat apa? Dalam PAS ni tak ada orang nak bangkit. Tak ada orang nak cakap bagi pihak kepimpinan kami. Hanya ang siapa lo buat man? Cukup haram jadah. Kata-kata yang cukup celaka. Manusia yang paling celaka, pemecah belah. Memang dia ejen UMNO, ejen Anwar. Orang yang pernah duduk dalam PKR. Kemudian tengok PKR tak dicari makan, lompat masuk dalam UMNO. Punya duk kipas Datuk Seri Najib. Tak boleh cakap sikit macam tu lah. Maki pukimok kan orang. Punya korang ajak haram jadah punya lobak man. Sie. Dia pernah kata dia cinta Anwar. Elok lah tu. Semua tu jambu. Muka jambu, tak sedap ke diri. Boleh maki kepimpinan kita, ulama kita. Punya korang ajak. Tak ada dah punya korang ajak. Dia politik apa dah ni? Lobak man ni hanya sampah. Memang bukan kata sampah, tai. Memang bukan kata sampah, dia ni tai. Bukan ahli UMNO pun. Kalau ahli UMNO, tak apalah juga. Dia ni orang yang dibuang daripada UMNO. Lebih pada sampah. Ibarat kata tai di jalanan. Riau. Hari-hari duk riau dalam live. Tiba-tiba hari ni dia kimakkan apa kita punya ulama. Punya korang ajak. Tak ada dah punya korang ajak. Haram jadah punya lobak man. Cukup celaka. Orang lebih berani macam duduk depan layar, dia tampak muka dia. Betul-betul sial haram jadah lah ini lobak man ni. Mulut tak ada insurans punya mulut. Dia ingat apa? Dia duduk kipas Najib kawan. Dia ingat apa? Boleh hidup senang berhenti set lah. Tak usah duk pikir hang punya kepala hang pikir orang punya kepala sama. Kita selama ni kita tak pernah memaki hamun pimpinan ni kita tak pernah pukimak pimpinan ni tapi di hari ni dia telah pukimakkan kita punya ketua Dewan Ulama PAS. Dia ingat kita ni ahli PAS tak terasa. Korang ajak haram jadah punya lobak man. InsyaAllah kita tetap istiqamah dan kita tetap walak kepada kepimpinan kita. Tapi bila kepimpinan kita dipukimakkan oleh seorang yang kata haram jadah ni, nak kata dia ni babi ke apa ke ayah, tak tahulah. Punya celaka. Mulut tak ada insurans punya mulut. Betul-betul pelak tak ada dah. Ingat hang siapa? Spesi tak boleh pakai. Memang bukan tak boleh pakai, dia ni orang yang mengharapkan sesuatu.
Bukan kata dia nak berjuang sungguh-sungguh. Dia ni orang yang mengharapkan sesuatu. Dulu duk pernah makan kenyang. Lalu ni baru tahu nak kena catu. Sebab tu menjalak lebih daripada anjing. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar ya Mulia ya Samad? Waalaikumsalam ya Bro Abu. Alhamdulillah. Tapi malam ni ayah geram juga lah. Mula ingat tak mau buat live. Tapi malam ni terpaksa cakap ni khas untuk Lobok Man. Lobok Man celaka Ramjadah. Ni nak bagi tahu dekat hang. Hang pernah main teruk bang lah. Main ceramah di sini. Masa tu hang duduk dalam UMNO lagi. Tapi di hari ni hang telah dibuang. Dibuang daripada UMNO. Hang ni tak ada apa sebenarnya. Hang ni siye Ramjadah. Betul-betul celaka punya orang. Tak ada dah. Hidup semata-mata hanya kerana kipas orang saja. Duk cari makan kot tu ya. Boleh maki kepimpinan kita punya kurang ajar. Dia dulu pengarah jasa. Celaka punya. Memang. Dia duk pernah makan sedap. Sebulan 15,000 ke 20,000 kita pun tak tahu. Dulu-dulu dia makan. Duk dapat. Setiap bulan duk dapat banyak. Tapi dia hari ni tak ada. Bila tak ada, tak dapat dah macam tu. Dia riau seorang macam anjing lah. Hari-hari dia riau macam anjing. Dia kimakkan kita punya Dewan Ulama PAS punya kurang ajak ni. Orang-orang yang tak ada. Depan raya memang yang tampak muka dia. Betul-betul celaka. Betul-betul celaka punya orang ni. Tak ada dah punya kurang ajak. Dia ingat dia siapa? Awak Najib tu siapa? Hang duk isap kot. Hang duk isap Najib punya kot. Sampai tahap lagu tu punya duk kimakkan kita punya Dewan Ulama PAS punya kurang ajak. Dia nak makan kepala lori berlebur sekali makan kenyang. Betul-betul dia kurang ajak Bro Abu. Kita selama ni kita duk sabar. Tapi dia berkeluarkan kenyataan. Dia berkeluarkan kata-kata haram jadah. Dia keluarkan kata-kata pukimak kepada kita punya Dewan Ulama PAS Malaysia. Ini ayah tak boleh tahan lah. Kalau orang lain boleh diam, ayah tak boleh diam lah. Minta maaf cakap lah. Ayah pun nak bagi tahu hang ni Lobok Man. Hang ni pukimak, haram jadah. Hang ni siye lah. Dia ada dalam politik ni semua nak melaga-lagakan orang lah. Dah tak dapat apa jawatan dalam kerajaan hari ni. Dah tak dapat jawatan apa dalam UMNO pun tak ada. Dalam UMNO pun tak ada. UMNO pun buang dia. Dia ni betul-betul lebih teruk. Tak tahu nak kata dia jenis apa, tak tahu manusia ni. Sampai tak ada dah. Duk maki apa? Hang nak apa sebenarnya ni Lobok Man? Tak dapat dedak lah ni ya. Jadi macam lebih daripada iblis. Bulan-bulan puasa ni ayah ingat tak mau nak maki. Tapi dah hang berkeluar kenyataan macam tu, hang pukimakkan kami punya Dewan Ulama PAS. Ini satu benda yang kita tak boleh terima lah. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang ada agama macam tu, hang duk maki macam tu, cukup haram jadah. Cukup siye. Betul-betul celaka punya orang. Jangan duk ingat kami ni ahli-ahli PAS ni duk diam. Kami pun ada juga kami punya rosong. Jangan duk lebih-lebih sangat Lobok Man. Lobok Man. Orang yang duk mengampu apa Najib. Siang malam duk mengampu Najib macam ni. Dia duk ingat kalau Najib tak bagi makan kat dia dimampui kot. Dia duk ingat Najib tak bagi makan kat dia dimampui. Dia ni share lah haram jadah dengan Lobok Man. Hampa tolong share. Bagi dekat Lobok Man ni. Cukup celaka. Orang yang celaka tak pernah sedar ke diri. Bukan kata apa pun dekat Datuk Seri Najib. Semua kenyataan dia macam tu ya, tapi ini kadang-kadang mainan apa nama media. Untuk melaga-lagakan. Dia pula pergi sambut. Lepas tu dia sambut. Lepas tu dia pukimakkan kita punya Dewan Ulama PAS. Punya kurang ajak. Lepas tu dia haram jadahkan lagi. Dia kata apa pimpinan ulama ni semua macam dia membisu lah apa semua. Hang siapa? Hang nak persoalkan? Hang siapa? Hang tak ada apa jawatan pun dalam UMNO. Hang bukan ahli UMNO pun ni. Tapi bila hang cakap betul hang pukimakkan kami punya ulama, ingat kami ni nak diam ah. Babi sungguh. Selama ni kita duduk diam, kita tak mau nak bercakap. Ni tolong share bagi kat Lobok Man. Bagi dia tahu. Kata ayah pukimakkan dia malam ni. Babi sungguh punya orang. Agak-agak lah nak bercakap pun.
Tak boleh nak cari makan dah dengan apa nama Datuk Seri Najib tadi kan. Tak dapat seperti mana yang dulu dia dapat masa zaman Barisan Nasional. Dia hari ni dia talar pula. Talar pula Dewan Ulama kita. Dia ingat hang ingat hang siapa? Hang ingat hang siapa sebenarnya? Dua-dua belah hang makan. Kau belah Anwar Ibrahim buah makan, kau belah Najib buah makan. Manusia yang tak ada jati diri, yang cari makan melalui politik yang bodoh punya orang. Tak ada. Agak-agak lah. Jangan ingat orang tak boleh pukimakkan hang. Lobak man. Kita pun boleh pukimakkan hang. Babi haram jadah. Tak pernah sedap berdiri. Duduk macam tu. Duk ingat hang berjuang apa? Berjuang untuk perut ya. Tak ada punya orang punya siir ni. Jangan duk ingat kita duduk diam. Kita tak pernah apa. Tak pernah nak bercakap je. Malam ni ayah nak bercakap. Lobak man. Tolong share bagi kat dia. Lobak man haram jadah ni. Kita pun tak pernah makilah kepimpinan hampa macam tu. Kalau hampa anggap sangat mereka tu macam Tok Kong macam Tuhan hampa tu, agak-agak lah. Jenis tak sedap diri dia. Payah. Memang jenis tak sedap diri. Dia cakap kepada kepimpinan kita ni, orang nombor satu dalam Dewan Ulama PAS dalam Malaysia ni, dia cakap lagu tu. Adakah kita sebagai ahli PAS nak duduk diam? Agak-agak lah. Tanya anak buah dia dalam jasa yang ambil berat kat anak buah dia dulu, Tok Syahidah dan Tun Faizal. Anak buah dia pun maki dia. Mau sumbat ikan baja dalam mulut dia, baru dia tahu. Waalaikumsalam ya ayah Rusli Seman. Kita tak mau nak maki, kita tak mau nak ni, tapi bila dia pukimakkan kita punya Dewan Ulama PAS, malam ni ayah nak pukimakkan dia balik. Memang haram jadah, babi minta berdarah dedak ya banyak ni. Orang-orang macam ni jenis minta berdarah dedak. Tak dapat dedak menjelak lebih daripada anjing. Anjing pun lagi mulia daripada dia lah. Anjing pun lebih mulia daripada Lobak man ni. Siye sungguh. Agak-agak lah. Hang tak puas hati apa-apa, cuba ambil berdepan. Pergi berdepan dengan apa nama Dewan Ulama PAS kita, Datuk Nik Zawawi tu. Agak-agak lah kan. Hang buat live lepas tu hang maki haram jadah, hang maki babi, hang maki pukimak. Ni apa kejadah ni? Hang ni politik apa sebenarnya ni? Hang mau apa? Agak-agak lah kan. Kita tak mau. Kita cuba sedaya upaya ni bulan Ramadan, bulan yang baik ni, kita tak mau nak maki-maki hamba macam tu. Tapi bila dia start dulu, dia pukimakkan dulu kita punya Dewan Ulama. Ini kita tak boleh duduk diam lah. Mungkin ahli lipas yang lain boleh duduk diam, tapi ayah minta maaf lah. Ayah dengar tadi dia punya media dia tu, dia punya live dia tu. Berapa kali dia sebut haram jadah, berapa kali dia pukimakkan Dewan Ulama PAS. Ini yang kita tak boleh tahan. Hang nak setia kat Datuk Seri Najib itu hang punya hak. Tapi hang jangan pukimakkan orang. Hang ni betul-betul baru lah. Kan? Zaman ni zaman dah milenium lah. Kalau duk cari makan dengan harap dedak orang ni, tak sah lah. Kan? Kita pun berjuang juga. Walaupun hang berjuang, hang kata pernah masuk dalam lah apa SA mah, itu sejarah. Tapi di hari ni, bila kita duduk sekali dalam Perikatan Nasional, kita duduk dalam Muafakat Nasional, hang tak boleh cakap lagu tu. Lagipun hang bukan ahli UMNO pun. Kalau hang ahli UMNO tak apa juga. Ni hang bukan ahli UMNO pun, hang cakap apa pasal UMNO apa semua. Dan kita minta ke pimpinan UMNO ni ambil tindakan lah. Dia ni bukan duduk dalam UMNO pun, tapi dia bercakap bagi pihak UMNO. Dia telah merosakkan nama, imej UMNO tu sebenarnya. Dia merosakkan imej UMNO. Dia bukan ahli UMNO pun. Dia maki kita punya kepimpinan kita ni. Ketua Dewan Ulama PAS Malaysia tau. Dia kata kita ni tak bersuara, tak apa. Hang siapa? Hang siapa hang nak bersuara kita, nak suruh orang bersuara ni, hang siapa? Duduk diam lah. Hang pun sampah ya. Sampah. Agak-agak lah kan. Kalau nak keluar kenyataan yang boleh menggurih hati dan perasaan orang, agak-agak sama kan. Kita pun tak pernah pukimakkan hamba yang pimpinan hang tu kan. Kita pun boleh bercakap lebih daripada tu, tapi kita tak mau. Sebab apa? Sebab kita menghormati, dan kita juga sesama Islam. Tapi bila hang mempukimakkan kita punya Dewan Ulama PAS ni, ini yang menyebabkan kita marah.
Agak-agak semua, agak-agak. Jangan duk lebih-lebih sangat lah buat man. Kalau ada depan ayah malam ni, ayah dia tampak muka dia. Tak apalah duduk dalam pun tak apa. Betul-betul kurang ajak punya orang. Tak ada dah punya kurang ajak. Kata dekat tok guru kita, kata dekat dewan ulama kita, apa itu duk kata apa? PRU yang apa nama? Muktamar kata dia kata UMNO sponsor. Kononnya UMNO sponsor. Ada punya fitnah tak ada dah. Kan? Pas dia berdiri atas kaki sendirilah. Yang bagi duit tu bukan duit UMNO. Yang bagi tu adalah, kalau kata duit apa pun, semua tu duit daripada dalam kerajaan. Duit kerajaan tu duit kita juga. Bukan duit mereka. Dah 8 kali mohon nak masuk UMNO ditolak. Dia dendam dengan Tasri Anwar Musa. Mampu habis kat dia. Baik jangan duk bagi masuk. Orang-orang macam ni, pelingkup. Dia makan 2 belah. Kau Anwar Ibrahim dia makan, kau Najib pun dia makan. Orang macam ni paling tak guna. Paling haram jadah yang nak beritahu. Cukup pelak. Sebab tu kata, nak bercakap apa-apa berfikir dulu. Bila hang memaki kepimpinan kami ni, ingat kami nak duduk diam. Ingat ayah nak duduk diam. Ayah bercakap boleh direct, tolong share, bagi tahu dekat dia lo buat man. Kalau tak puas hati main jumpa dengan ayah. Musibat sungguh. Punya haram jadah tak ada punya orang. Kita tak pernah maki kepimpinan apa nama depa macam tu. Walaupun dia duk mengangkat apa nama Datuk Seri Najib sebagainya, kita tak pernah maki sampai tahap lagu tu. Tapi bila dia maki kepimpinan kita sampai tahap lagu tu, ini tak boleh diam lah. Ayah terpaksa buat malam ni live. Ayah nak bagi tahu kepada semua sahabat-sahabat media maya ni, tak kira lah PAS, UMNO apa saja. Lobak main ni memang celaka. Memang haram jadah. Dia ni adalah babi ternak. Terus terang ayah bagi tahu lah. Babi ternak yang duk harapkan dedak. Duk harapkan dedak untuk nak hidup. Bukan ada kerja apa pun. Kan? Duk buat kerja lagu tu ya. Betul. Dia ni adalah pemecah belah. Pemecah belah dalam apa nama muafakat nasional. Kalau dia tahu 7 kali PRK yang menang sebab apa? Sebab PAS bersama-sama dengan UMNO. Tolong bagi undi. Kalau harap UMNO saja tak boleh menang. Dan kalau tani 3 penjuru tak boleh menang. Kan? Tapi di hari ni dia bukan ahli UMNO pun. Dan dia bukan ahli UMNO pun. Kenapa dia nak bercakap pasal UMNO macam ni? Kan? Pembuka aib manusia. Siapa yang tahu lah orang macam ni. Cukup haram jadah lah. Cukup paria lah. Melayu yang kata paria ni Melayu macam dia. Kan? Melayu paria. Yang tak ada maruah. Siang malam duk riau. Kerajaan perikatan tak betul lah, yang tu tak betul lah. Awak suka kan bagi Pakatan Harapan naik balik? Kan? Nak bagi DAP pegang balik Malaysia ni. Suka kan macam tu? Kalau suka teruskan lah. Kan? Hari ni pula kenyataan DAP punya apa nama dia tu. Dia berkeluar kata, kalau nak apa nama bersama dalam dengan apa nama Pakatan Harapan, kalau UMNO nak bersama dengan Pakatan Harapan, janji Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri. Ayah nak tanya lah orang-orang UMNO, setuju tak setuju? Setuju tak setuju apa nama UMNO bergabung dengan Pakatan Harapan untuk tubuhkan kerajaan? Mau sangat. Dia mau macam tu lah. Yang kata ni Lobak Man ni. Lobak Man celaka haram jadah ni. Cukup mulut cukup sial. Maki Dewan Ulama kita ni tak pernah lagi dalam sejarah saya tengok orang yang pernah maki Dewan Ulama sampai tahap lagu ni. Dia seorang ni celaka besar ni. Dia nak apa sebenarnya ni? Agak-agak lah kan. Pada patut sudah. Kan? Kita tak pernah lagi nak sampai nak maki pukimok-pukimokkan orang. Ni sampai pukimokkan kita punya Dewan Ulama. Apa jadah ni? Apa yang dia mau ni? Minta gelar babi ke hari-hari? Hari-hari mungkin makan babi kot. Sampai boleh maki orang macam tu. Kalau tak ayah pun tak mau nak maki tu. Tapi bila dia mula dia cakap macam tu, ayah kena cakap balik kat dia. Mungkin hari-hari dia makan dedak babi. Sampai tak erti nak hormat. Punya taksubnya dia kepada apa nama Datuk Seri Najib sampai tahap lagu tu. Tapi dia bukan ahli UMNO pun.
Dia dibuang, dipecat. Sampah. Memang. Sebab tu dia buat macam ni. Bila ada PAS dalam kerajaan, bila ada PAS, mereka tak mau. Sebab apa yang kita tahu, PAS bersih. PAS tak ada lagi kira rasuah dan sebagainya. Jadi mereka cuba nak rawitkan PAS dalam ni. Apabila bekas ketua polis negara mengatakan ada orang kuat agama ni, maka rasuah dan sebagainya. Tapi sampai ke hari ni kita duk tunggu. Kita duk tunggu. Kan ketua polis negara punya kenyataan, kita duk tunggu siapakah antara orang yang kuat agama tu yang makan rasuah tu. Buktikan, jangan duk buat live, jangan duk cakap ni depan media saja ni. Dalam media saja duk cakap. Kita nak panggil SPRM sesat. Kalau betul-betul ada orang-orang PAS yang makan rasuah, panggil SPRM sesat. 25 jam kita buka pejabat. Sampai ke hari ni tak ada. Boleh cakap je. Tu pun pasal nak kena berhenti dah. Pasal tamat kontrak. Ni ketua polis negara dia pun harap jadah juga yang bekas ni. Apa nama dia? Hamid Bodoh. Hamid Bodoh pun tu juga. Masa duduk dalam jadi ketua polis negara, langsung apa tak bercakap. Kes LTTE, kes bekas PKM, kes PB Adib. Macam-macam kes berkenaan dengan rasuah orang-orang politik. Budak. Sebab tak berani bercakap. Begitu juga dengan Lobok Man ni. Lobok Man ni pun sial. Ada pernah bercakap pasal kes apa nama LTTE, kes apa nama PKM. Dia tak akan bercakap. Sebab jiwa dia separuh oleh Pakatan Harapan. Orang yang jenis memecah belah. Bila orang jenis memecah belah ni, dia pasal kes-kes macam tu dia akan diam. Dia ni duk target apa? Duk target nak bagi Datuk Seri Najib naik balik jadi Perdana Menteri. Agak-agak lah. Hang sokong kuat macam mana pun. Hang jangan duk harap lah. Bila orang ada kes-kes dalam mahkamah ni, orang tisat, tunggu sat. Banyak lagi pimpinan-pimpinan lain yang bersih-bersih dalam no. Banyak lagi. Bukan Datuk Seri Najib seorang ya. Ramai lagi orang lain duk ada. Yang tak pernah diketengahkan. Depa nak juga orang-orang yang ada masalah-masalah ni. Kalau sekiranya benar, kalau kata betul tak bersalah dalam benda-benda ni, tak apa. Naikkanlah. Tapi ni dijatuhkan hukuman dah. 12 tahun penjara. Dah jatuhkan hukuman. Kalau kata tak betul, tak apalah kan. Naiklah. Esok ni pilihan raya 15. PRU 15. Kalau kata dapat majoriti, naiklah. Tak ada masalah. Dia hari ni kita duk jaga ni pemufakatan, kita duk jaga perikatan ni bukan sebab tak orang bagi jatuh. Kerajaan dia hari ni duk ada ni macam-macam dia bagi Lestari lah, I2, ini apa semua gagal. Lepas tu kerajaan gagal. Kerajaan gagal kepala bud apa? Ya, sikit kerajaan gagal. Ini semua mulut daripada Pakatan Harapan. Mulut daripada Pakatan Harapan yang mau keluar ni semua. Pemimpin Pakatan Harapan yang mau keluar kerajaan gagal. Hashtag kerajaan gagal. Hashtag kerajaan gagal. Lepas itu disambung pula oleh pimpinan-pimpinan daripada kalangan ni. Yang bersekutu dengan kita ni. Tak ke pelik? Isu kerajaan gagal ni dia keluar oleh siapa? Pakatan Harapan. Mereka ni semua nak memburuk-burukkan kerajaan ni. Burukkan kerajaan. Dia hari ni, walaupun keadaan COVID-19, kita lihat negara-negara lain macam mana. Kita tengok situasi macam mana negara kita mengawal COVID. Dia pun cuba sedaya upaya untuk kesedasaan rakyat. Dengar. Dia cerita pasal tak boleh menega. Dah penyakit banyak, kita nak pergi cari reba buat apa? Ni Lobok Man weh, buta perut. Dia cerita pasal Ramadan, bazar Ramadan tak boleh menega lah apa semua. Kena fikir lah, bila benda ni, virus ni merebak, kalau boleh nampak dengan mata, tak apa. Ni benda tak boleh nampak lah bodoh, Lobok Man. Bila kerajaan kata tak boleh menega, kena faham lah. Bukan kerajaan dia bagi orang menega, tak bagi orang menega, tak ada masalah. Pasal kita tahu dengan keadaan ekonomi kita sekarang ni. Ramai orang susah, perlukan perniagaan untuk menjana pendapatan. Kita pun faham. Tapi bila benda ni dia boleh spread dengan cepat, bayangkanlah kalau di India, dalam masa 3 hari, dia spreadkan dia punya penyakit corona virus yang terbaru ni, 17 negara dalam masa 3 hari. Cuba fikir tengok. Macam mana lajunya dia pergi. Kalau boleh nampak tak apa. Ni tak boleh nampak benda-benda ni. Kerja nak hentamnya.
Bukan nak bagi elok. Kita tengok dalam negara-negara lain pun dia pun politik juga. Tak macam di Malaysia ni. Politik juga tapi tak macam dia pun cari jalan macam mana nak membangunkan negara tu, nak bagi elok. Bukan mengkritik, bukan selalu nak sabotaj. Lobok buat vaksin. Lepas bukan cari jalan macam mana nak bagi pelok kan. Di hari ni kita tengok macam kelapa sawit kita di hari ni harga dah meningkat sampai 1 tan berapa, 1,000 berapa dah, 4,000 berapa dah. Kita pun tak tahu lah kan. Tapi kita nampak peningkatan-peningkatan yang telah dibuat oleh menteri-menteri kita. Alhamdulillah lah. Nak sabotaj. Macam apa takut. Yang kita faham ni, mereka ni sebenarnya, pasal zaman mereka perintah, mereka tak boleh buat seperti mana yang sekarang buat. Yang tu yang mereka duk rasa iri hati. Takut lubang mereka pecah. Dulu-dulu mereka duk buat. Kan? Macam-macam. Raja berburuk kan. Berburuk je kerajaan. Kan? Buat bagus macam mana pun duk kata tak bagus tu. Kan? Macam di hari ni, dia buat pinjaman bilik-bilik pun, dia bagi kat rakyat. Bukan dia makan kat mereka. Kalau dia makan kat mereka, kita pun bagi. Tapi di hari ni dia cuba untuk bantu kita. Masa zaman hampa dulu, duit punya banyak tak ada. Mana pergi? Mana pergi? Kan? Perintah puluhan-puluhan tahun lah. Duit semua tak ada. Yang ni hampa kabut, yang ni hampa kabut. Hampa boleh hidup senang, mewah. Hampa macam bangsawan. Satu apa undang-undang pun tak boleh kacau hampa. Hampa buat cerita macam-macam lah. Zaman siapa? Dulu. Di hari ni, bila orang buat macam ni, bila buat benda-benda yang tak kena, tapi kerajaan dia tak masuk campur dalam hal mahkamah pun. Bagilah mahkamah buat. Bukan ada urusan campur tangan daripada menteri. Kita tak nampak ada urusan campur tangan daripada menteri. Tak ada pun. Baby bagi mahkamah buat kerja. Kan? Tapi lah ni dia hentam. Yang ayah boleh geram malam ni, ayah dengar satu live dia menghentam ketua Dewan Ulama PAS Malaysia. Keluar perkataan yang kesat. Ini cukup haram jadah punya manusia ni. Tak ada dah punya haram jadah. Awak hebat sangat kau lo buat main tu. Dia hebat sangat kau. Amboi. Baru kata sikit. Tak boleh sikit ya. Bukan kata-kata tu untuk apa maki hamun. Bukan kata cerca dan sebagainya. Kata-kata tak ada sikit pun apa ada perkataan yang keji. Tapi bila dia balas balik, dia buat live dia balas balik, Allahu Akbar. Kita dengar betul ke dia kata orang, kita dengar lo 3 kali. Memang betul dia maki. Dia haram jadahkan, dia pukimakkan, dia kata babi. Apa ni? Politik apa yang hama ini lo buat kan? Hang suka kat Anwar tu, hang duduk diam-diam sudah lah. Kan? Tu sudah main 2 kolam. Hang duk kata kat orang 2 kolam, hang duk main 2 kolam. Kolam tu ada kat belakang bungkuk hang. Hang tak tahu, hang tak abang kat orang. Kan? Kolam tu hang ada 1 kolam je. Tapi 2 baldi yang masuk dalam kolam hang. Dua-dua belah hang nak makan. Hang duk cerita apa pasal politik ni apa semua duk maki-maki hamun bah. Jangan duk bagi kita naik angin. Kita naik angin macam ni lah kan. Kita naik erai apa, hang lobak ke, hang apa ke, beli apa. Sebab tu lah kadang-kadang kan nak bercakap pun kena pikir-pikir sama. Kalau buat main nak bercakap kena pikir-pikir semua. Jangan duk lebih-lebih sangat. Jangan duk maki-maki sangat kami punya kepimpinan. Belum pernah lagi sepanjang berpolitik ni belum pernah lagi terdengar ada orang maki Dewan Ulama, ketua Dewan Ulama PAS sampai tahap ni. Denny Sekok yang baru share ni. Denny Sekok yang mulut betul-betul mulut tak ada insurans punya. Mulut celaka. Memanglah orang jenis hati tisu. Nampak yang macam dahsyat lah. Nampak macam dahsyat lah. Sembang apa semua. Hati tisu. Kita bukan bersiapa kan. Agak-agak lah. Nak maki pun tengok orang lah. Macam mana nak maki pun. Ni sampai ketua Dewan Ulama PAS ni. Maki sampai pukimak ni semua ni. Hang siapa? Ayah nak tanya kat dia. Hang siapa? Ali UMNO bukan. Dia ni duduk tak mana? Dia ni duduk tak mana sebenarnya? Dia ahli UMNO pun dipecat. Tapi duduk bercakap lebih daripada UMNO, lebih daripada UMNO. Dia punya bercakap.
Dia ingat dia siapa ni? Dan yang minta supaya ahli-ahli UMNO ni mengecam dia. Dia telah memburukkan imej UMNO sebenarnya. Dia memburukkan imej UMNO. Orang yang bukan ahli UMNO bercakap pasal UMNO. Orang macam ni patut hampa kena ambil tindakan lah. Yang mana pimpinan-pimpinan UMNO ni, hampa kena ambil tindakan kat dia. Kan? Bodoh. Dah bodoh sombong lah. Duk kata dia hebat lah kan. Dapat maki ke pimpinan PAS. Dan mengatakan PAS ni ambil duit UMNO. Buat muktamar, PAS ambil duit UMNO. Ayah nak minta suruh dia buktikan. Macam mana kau bentuk duit UMNO tu? Lobak man. Ni ayah bercakap ni. Tolong sampai kepada Lobak man. Ayah nak suruh dia buktikan macam mana rupa bentuk duit UMNO yang dikatakan PAS ambil nak buat muktamar. Suruh dia buktikan. Kita nak tengok macam mana duit UMNO. Jangan tahu bercakap lah. PAS puluhan tahun dah berjuang. Daripada poket ahli-ahli. PAS mendirikan Seriti, Pasti, Universiti Islam. PAS punya. Apa-apa yang PAS buat, Dewan. Semua duit daripada ahli-ahli PAS. Dikekang. Dan dia kata pasal apa? Oh, dia duk bercakap. Dia kata pimpinan-pimpinan PAS ni duk bercakap pasal duit je. Terutama sekali berkenaan dengan duit royalty. Dia kata royalty. Royalty tu zaman siapa yang tahan? Yang tu hak rakyat. Hak rakyat negeri Kelantan. Ambil minyak daripada negeri Kelantan, buat saluran sampai ke Songkla. Nampak tak? Zaman siapa? Zaman PM keempat. PM keempat. Buat saluran tu sampai ke Songkla. Baru masuk dalam Malaysia balik. Duit tu royalty untuk orang rakyat Kelantan. Jangan nak menafikan. 14 bilion bukan sikit tau. 14 bilion tu kalau bagi kepada Kelantan, boleh buat bermacam-macam. Infrastruktur, lebuh raya dan sebagainya. Puluhan tahun tengok. Kita duduk balik kampung. Kita duduk balik macam-macam rakyat Kelantan lah. Duduk balik kampung. Tengok jalan gerik macam mana. Sepatutnya jalan tu macam dah maju dah. Highway dah. Kalau betul-betul kerajaan pusat di bawah pemerintahan Barisan Nasional dulu, mereka bagi royalty kepada kerajaan Kelantan untuk membuat prasarana untuk rakyat Kelantan. Tapi tidak. Sebaliknya mereka tak buat. Mereka tak buat langsung. Mereka sekat. Kononnya hidup Melayu. Tapi negeri yang di bawah pemerintahan Tanah Melayu, mereka sekat habis semua. Mereka target semua belah Malaysia Barat. Pulau Pinang. Majukan Pulau Pinang. Majukan. Maju apa? Melayu bangkit, Cina duduk. Bangsa lain duduk. Pasal apa? Kita kewangan kita teruk. Tak mampu nak beli rumah. 3 juta, 4 juta. Mereka tak nampak benda-benda tu. Berpuluh tahun mereka memerintah. Ni nak abang kat Lobak man. Nak abang kat Lobak man. Baca balik sejarah. Baca balik sejarah. Kalau kata-kata pejuang-pejuang mereka dulu adalah pejuang kemerdekaan. Tanya balik kenapa Datuk On Jaafar. Kenapa Datuk On Jaafar boleh keluar daripada UMNO? Apa sebabnya? Cerita balik sejarah tu. Ni sejarah pun tak tahu cerita pasal ni. Kita kena ingat, kalau kita nak cakap, kita nak maki hamun orang, kita nak ni apa pun, fikir habis-habis. Siapa yang maki tu? Kalau maki orang-orang macam kami ni tak apa. Kami ni ilmu bukan tinggi mana. Tapi bila maki orang-orang jenis ulama ni juga sial. Haram jadah. Sebab inilah zaman dia hari ni. Bukan puak bangsa kafir yang duk maki ulama-ulama. Ni puak bangsa kita yang kata Islam ni. Islam macam mana mereka ni tak tahu. Duk maki ulama, maki mufti. Pertikai tu, pertikai apa yang mesti cakap pertikai. Minta maaf sahabat. Tengah-tengah duk balai member telefon. Ni yang payah ni. Kelantan, Terengganu, Pahang, majoriti orang Melayu. Kalau betul-betul berperjuangkan Melayu, belah sana cukup maju. Tempat-tempat di mana orang Melayu, orang Islam kita cukup maju.
Tapi sayangnya tak ditolong. Nak cerita lah, nak cerita buat sejarah ni. Cerita buat sejarah. Dalam Malaysia kita ni, tempat yang belah pantai timur tu, tempat di mana majoriti orang Melayu. Tapi kenapa daripada kata Kelantan ketinggalan, Kelantan tak maju, Kelantan tak apa. Tanya diri hampa sendiri, yang mana orang nak bercakap tak maju, tak dia apa semua. Tanya diri hampa sendiri masa hampa jadi pemerintah, kenapa rakyat di Kelantan dinafikan hak. Dinafikan hak, royalti dan sebagainya. Berapa puluh tahun zaman Tok Guru, Allah yarham Tok Guru ni Aziz. Walaupun keadaan yang begitu susah, beliau cuba orang apa untuk pertama sekali pembangunan insan. Pembangunan Islam. Itu yang Tok Guru duk berjuang. Bila ada pembangunan Islam, depa tak kisah. Walaupun dalam keadaan macam mana, depa redha. Depa redha. Rakyat Kelantan redha. Alhamdulillah. Yang tak puas hati ni semua bukan sebab apa? Depa tak dapat makan. Seperti mana yang depa dapat makan belah Pantai Barat ni. Projek kita tengok bilion-bilion tengok projek. Tapi apa pun tak ada untuk orang kita. Semua untuk tu dapat kat siapa? Kolonial maju. Kita kena maju, kita dah ni. Lepas tu esok jadi apa? Hidup Melayu. Hidup Melayu apa mampu kita? Sembang saja. Hidup Melayu ya. Kita di hari ni nak hidup Islam. Hidup Islam semua bangsa selamat. Hidup Melayu takat tu kadang-kadang ni lah kata. Kadang-kadang kita marah jugalah dengan ni. Ni Lobak Man ni. Lobak Man haram jadah ni. Ayah nak maki dia betul malam ni. Ayah nak beritahu, Lobak Man celaka besar. Orang yang memperandakan perhubungan antara PAS dengan UMNO. Dia ni orang yang telah dibuang daripada UMNO, yang tak ada langsung apa jawatan dalam UMNO, yang bukan ahli pun dalam UMNO sekarang, tapi bercakap bagi pihak UMNO. Kita minta kepimpinan UMNO ni hantar surat ni, bagi saman dekat dia. Sebab dia memburukkan UMNO. Maki hamun kita punya ketua Dewan Ulama PAS Malaysia. Agak-agak lah. Hang siapa? Itu yang tanya, hang siapa? Hang nak tentukan orang nak suruh buat yang buat jadi. Hang siapa? Hang bukan orang duduk dalam kerajaan pun. Nak kata NGO apa adalah. Hang punya NGO tu, hang berhenti sat lah. Tak ada apa pun. Tapi itulah, bila bercakap yang kita nak marah ni, yang ayah nak marah malam ni, bukan pasal apa? Pasal dia pukimakkan kita punya Dewan Ulama PAS Malaysia. Kalau cukia-cukia macam kita ni, hang kata lagu tu tak apalah, kita tak rasa apa pun. Tapi bila hang pukimakkan kami punya ketua Dewan Ulama PAS, hang betul-betul babi, haram jadah, celaka, nak haram Lobak Man. Betul-betul lah ya kita. Memang babi lah manusia macam ni. Tak ada dah punya babi. Melayu yang paling paria dia lah. Melayu paria. Dia harap laba daripada Datuk Seri Najib dia untuk hidup. Agak-agak lah. Padahal patut sudah. Cukup celaka punya orang. Dan kita minta lah supaya ahli-ahli PAS lah. Ayah minta lah ahli-ahli PAS. Ayah macam ayah lah kan. Kita ahli-ahli PAS ni, kita mengecam sekeras-kerasnya. Kita minta dia tarik balik. Kita minta dia tarik balik. Kita minta supaya Dewan Ulama PAS pula, Dewan Ulama PAS, Dewan Pemuda kan, buat surat suruh dia mohon maaf kepada Ketua Dewan Ulama PAS Malaysia. Kalau dia tak mau minta maaf, dia saman dia. Minta suruh saman dia. Cukup korang ajak. Mulut tak ada insurans punya mulut. Mulut pelak punya mulut. Kita minta tu supaya pemuda-pemuda PAS dia tolong sampaikan ahli-ahli PAS. Suruh sampaikan kepada Lobak Man tu. Kita harap dia mohon maaf. Mohon maaf kepada Ketua Dewan Ulama PAS Malaysia. Suruh dia tarik balik kata-kata dia tu, suruh dia mohon maaf. Kalau dia tak mohon maaf, kita minta supaya PAS Malaysia saman dia.
Bila menghina kita punya kepimpinan ulama kita, bukan kata bawah-bawah tau. Ketua Dewan Ulama PAS Malaysia tau. Bukan bawah-bawah. Dia mewakili ulama-ulama dalam PAS. Cukup haram jadah punya ni, Lobok Man ni. Tak tahulah macam mana orang boleh support orang macam ni. Kita pun tak tahu macam mana dia ada follower. Sampai dia tak kenal dah. Ayah tak pernah dengar lah daripada mulut dia. Dia boleh maki Ling Kit Siang Pukimak. Dia boleh maki Ling Gua Im Pukimak. Dia boleh maki Tony Pua Pukimak. Dia boleh maki apa nama Teresa Kwok Pukimak. Pernah dengar tak? Pernah dengar tak maki pimpinan DAB? Tak pernah dengar. Sebab tu dia kata dia ni bukan dah telok punya orang. Pernah maki tak kepimpinan DAB? Pernah dengar tak buat main maki? Tak pernah. Dia hanya berani maki dekat kita punya ni ya. Orang ajak. Baru share dia buat main ni. Jadi sahabat-sahabat yang minta maaf banyak-banyak lah. Malam ni kasar emosi sikit lah. Emosi sikit. Sebab kalau orang lain dia baki, ayah tak kisah sangat. Kalau orang lain dia baki, ayah tak kisah sangat. Nak maki tu lah. Tapi bila dia maki Ketua Dewan Ulama PAS dengan kita punya Presiden dan sebagainya, agak-agak lah. Dan dia menghina kita ni. Ahli lipas dia menghina. Dia mengatakan muktamar kita ni dia harap duit UMNO buat muktamar. Allah Rabbi. Kita sebagai ahli lipas ni rasa macam mana? Dia kata muktamar yang kita duk buat selama ni adalah duit daripada UMNO. Boleh terima ke tu? Sebagai ahli lipas kita boleh terima ke? Buat apa mereka ya? Ini satu benda fitnah. Dan kita minta lah supaya Dewan Pemuda PAS, kita minta Dewan Ulama PAS hantar satu surat kat dia. Suruh dia buat permohonan maaf. Suruh dia buat permohonan maaf kepada Ketua Dewan Ulama PAS kita dan juga Presiden. Dan seluruh ahli PAS seluruh Malaysia ni. Kita mohon supaya dia buat permohonan maaf. Cukup kurang ajar. Tak ada dah punya orang. Jadi mana pergi sahabat ayah ni? Apa nama Ana Sofi? Mana sahabat-sahabat PAS ayah ni? Siapa yang nak VC dengan ayah boleh VC. Tekan. Ayah pun nak tanya pendapat sahabat-sahabat ayah ahli lipas semua ni. Takkan tak ada perasaan kot. Takkan tak rasa kot. Bila orang pukimakkan Dewan Ulama PAS kita boleh duduk diam ke? Kita boleh diam, kita boleh senyum lagi ke? Agak-agak lah. Dia yang buat live ni, tolong share, bagi tahu dekat Lobok Man. Kata ayah pukimakkan dia balik. Memang cukup celaka punya orang tu. Hidup menyusahkan orang. Kita bukan bersiapa kan. Kalau dia maki orang-orang biasa macam kita ni tak apa. Kita tak kisah macam mana pun. Tapi dia maki Dewan Ulama PAS, Ketua Dewan Ulama PAS kita. Ini kita rasa cukup-cukup marah ni. Kata kita berjuang, kita cintakan ulama, kita cintakan ni semua. Tapi bila dia maki lagu tu, mana pergi? Sebab tu ayah minta supaya Dewan Pemuda PAS, kita minta Dewan Pemuda PAS dan juga Dewan Ulama PAS, kita minta suruh hantar surat. Tak ada saman dia. Suruh dia tarik balik kata-kata dia tu. Cukup kurang ajar, cukup celaka punya mulut. Alah, memang sahabat-sahabat ayah yang mana nak busy dengan ayah. Kalau ni, kita minta dia lipas. Pasal malam ni malam ayah tak puas hati. Tak puas hati sangat amat bila dengar dia punya live video tu. Sebab tu ayah buat live malam ni. Kita bagi tahu dekat dia. Anak politik. Tapi jangan memaki hamun kami punya Ketua Dewan Ulama PAS. Duk cerita kata lo ni kenyang bila duduk dapat lava daripada Perdana Menteri apa semua. Depa dia ingat ni kita PAS ni macam gila jawatan sangat lah macam depa. Dia ingat kita ni gila jawatan sangat ke? Orang tak heran lah jawatan-jawatan tu. Dia hari ni kita cuma nak selamatkan negara kita.
Kan? Berkorbanlah sikit. Sanggup tak tengok? Apa nama orang yang tak selayaknya memimpin negara. Lepas seronok nak tengok yang tu. Biar negara hancur tak apa. Janji kami punya pemimpin nak jadi Perdana Menteri. Duk fikir mereka yang boleh jadi Perdana Menteri. Mereka lah boleh jadi menteri tu, mereka boleh jadi menteri ni. Mereka tak fikir dah. Orang lain pun ada kemampuan juga. Kan? Tengok macam mana kita yang menteri. Menteri apa nama Jabatan Alas Sekitar, Menteri Komuniti dan sebagainya. Tengok macam mana buat kerja. Kalau buat kerja dengan keikhlasan, insya-Allah Allah bagi jalan. Kan? Ni buat kerja kalau ada fikir nak makan kan, susah lah. Dua ajak kita sampai bila-bila negara tak boleh naik. Di hari ni, kerajaan yang ada di hari ni cuba sedaya payah nak bagi pilot balik. Tapi itulah. Depa ni tak boleh terima. Depa dah kata hanya pemimpin depa saja yang boleh jadi menteri, pemimpin depa boleh jadi menteri dan sebagainya. Orang lain memang teka tak nampak lekeh lah. Orang lain semua tak boleh merintah. Montisat lah. Kalau betul-betul boleh perintah, taklah seperti PRU14 ni orang bagi hampa terjun. PRU14, 60 tahun lebih. Bayangkan 60 tahun lebih terjun. Kerajaan tu terjun. Kalau negeri terjun tak apa lagi. Satu kerajaan Malaysia terjun. Cuba fikirlah. Fikir dengan otak balik. Yang ni zaman milenium lah. Zaman teknologi. Maklumat di hujung jari. Apa-apa saja semua keluar. Semua kita nak pastikan sama ada benar ataupun tidak. Bukan kita nak pelekehkan siapa-siapa. Semua orang boleh. Semua ada kemampuan. Semua orang boleh perintah. Tapi biar kita kena, orang kata apa, biar sebuah negara yang boleh perintah ni, orang kata apa, bercirikan Islam. Yang tu yang kita nak. Daripada marah. Pasal-apa judi daripada 8 jadi 22. Pasal-apa tu. Ada persoalan pasal-apa. Kalau kata PAS memegang keseluruhan tampuk pemerintahan negara, PAS mempunyai kerusi yang cukup banyak dalam negara. Bila kita memerintah, tak apalah. Dia hari ni PAS cuma sebahagian. Cuma boleh bagi pandangan dan pendapat. Kalau judi daripada 8 pergi 22, adakah orang Melayu kita ni akan tak main judi ke apa? Orang Melayu kita pun melambak main judi tu Melayu. Antara tu yang kata kena bezakan antara Melayu dan Islam. Kena bezakan yang tu. Melayu banyak. Kan? Tapi itulah. Lepas semua di hari ni apa yang berlaku dalam negara kita semua diletakkan kepada PAS. PAS punya silap. Ini yang jadi ni PAS. Oh, macam lah ni PAS Perdana Menteri, PAS Menteri KDN, PAS itu, PAS ini lah. Lepas salahkan PAS. Sebab apa? Sebab dulu sebelum PAS jadi nak jadi kerajaan, sebelum jadi dalam kerajaan Malaysia, PAS dia bercakap ini, bercakap itu, bercakap ini. Ya, memang benar. Itu yang kita duk perjuangkan sampai sekarang ni. Tapi masalahnya sekarang kita tak ada majoriti. Majoriti dalam pentadbiran negara. Menteri-menteri kanan pun bukan kita. Menteri kanan mau orang lain. Yang bagi kata putus ni siapa? Kena faham juga. Yang membuat sistem pentadbiran dalam negara kita siapa? Kita cuma boleh nasihat. Itu pun banyak kita tengok. Kes-kes banyak yang telah diselesaikan. Yang dia di masa zaman pemerintahan sebelum ni tak berdapat. Tapi zaman sekarang dapat. Nampak tak? Dapat diselesaikan. Tak semestinya dalam masa beberapa setahun lebih ni, tak semestinya semua boleh diselesaikan dalam sekelip mata. BM pun 60 tahun lebih. Berbagai-bagai, bermacam-macam. Kalau nak korek balik, bermacam-macam. Kemana duit, ketirisan duit negara? Berbilion, beratus bilion. Ratus bilion ke trilion ke? Memang kita nampak projek besar-besar. Tapi siapa yang mendapat untungnya? Kena tengok tu semua. Projek tu harga berapa? Masuk tender harga berapa? Semua tu banyak. Kalau kita nak kumpul balik berlambak dah. Tapi semua nak disalahkan kepada PAS. Dia PAS duduk dalam kerajaan macam ada sesuatu tau. Bukan kata daripada pihak bukan Islam. Pihak Islam ni pun
tak seronok bila PAS duduk dalam kerajaan ni. Kan? Kita dah tengoklah kan. Ada unsur-unsur yang apa, tak puas hati. Bila PAS nak bawa dasar Islam yang PAS nak bawa dalam negara kita ni. Ada saja mereka akan buat. Mereka nak menunjukkan bahawasanya PAS gagal. PAS tak berani nak bercakap. PAS tak berani buat apa. Kan? Dia keluarkan balik isu RUU. Lupakah mereka bahawasanya masa RUU, perhimpunan RUU 355 tu, pimpinan UMNO apa dah. Kan? Dua-dua sekali. Kan? Mereka pun bersama-sama. Cuma tak sempat je. Apabila kerajaan jatuh. Tapi di hari ini, bila duduk dalam kerajaan, kita cuba sedaya upaya. Kalau kita betul-betul ada jiwa Islam, kita takkan memperlekehkan orang yang memperjuangkan RUU 355. Nak memperkasakan mahkamah syariah. Nak memperkasakan Islam dalam bumi Malaysia ni. Kita dah tengok teruk dah sangat. Main dengan undang-undang ni. Kadang-kadang tak memihak kepada kita ni orang Islam. Undang-undang ni ciptaan siapa? Ciptaan kafir. Undang-undang ni. Dia buat undang-undang macam ni. Kadang-kadang merugikan kita. Sebab tu kita nak perjuangkan. Sebab tu kita bagi tahu kepada sahabat-sahabat semua. Hampa tak pernah undi pun PAS. Tapi di hari ni bila PAS berada dalam kerajaan, hampa duk hentam PAS. Pasal apa tak buat RUU, pasal apa tak buat itu, pasal apa tak buat ini. Nampak tak? Nak suruh buat macam-macam. Tapi undi tak. Undi bagi kat mereka juga. Cerita apa? Sebab tu dah ni kita. Ayah duk pesan beberapa kali dah kepada sahabat-sahabat. Yang mana yang tak berparti lah kata. Yang tak pernah duduk mana-mana parti. Cuba tengok dengan mata, dengan bukan mata ni, mata kasar. Tengok dengan mata hati. Kita suruh tengok dengan mata hati. Mata hati. Kalau tengok dengan mata hati, kita boleh nampak siapakah yang memperjuangkan, yang benar-benar memperjuangkan. Kalau tengok mata kasar, kita dia hari ni orang nak bukti tau. Bila dia hari ni kita tengok orang dia hari ni banyak nak bukti. Bila dari ni kita nak bukti. Kalau bukti tu, kalau nak bukti, Allah Ta'ala tunjuk bukti kat kita, apa yang kita akan dapat, penuh masjid tu. Ingat tak cukup. Tiap-tiap kawasan semua penuh masjid. Allah tunjuk bukti kat kita. Bila buat yang ni, dia dapat ni. Allah bagi ganjaran. Bagi kat kita nampak. Penuh masjid-masjid semua. Tak ada satu masjid pun kosong. Semua akan penuh. Tapi sebenarnya bukti yang kita nak dapat ni, bukti di sana. Biarlah di dunia ni memang nak berjuang ni memang cukup payah. Memang orang tak mahu terima. Pasal apa duduk di dunia, nampak dengan mata kasar. Mereka akan agung-agungkan orang yang mempunyai kekayaan, orang yang ada harta benda, orang yang ni. Mereka akan agung-agungkan orang-orang ni lah. Mereka akan buat ni, hebat. Habis bagi ayah tak ada apa lah. Ni semua dunia bukan boleh bawa mati pun. Esok mati, esok ni bukan nak bawa biar harta-harta benda tu semua. Esok nak mati, esok je bawa amalan kebajikan lah. Kain kapal lah. Nak didik. Tanam lagi 7 kaki. Habis. Lepas tu menjawab lah sana. Itu yang kita nampak pun. Kaya api dah. Ada helikopter, ada kapal terbang, ada jet pejuang pun. Kita tak heran apa. Bukan boleh bawa mati. Dan bukan kita boleh hidup selama-lamanya. Tapi bila kes yang duk maki kita punya dewa ulama ni, yang ni yang kita kata geram ni. Pasal apa nak maki minta hak betul ni? Keinginan hang nak Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri, sedangkan hang bukan ahli UMNO pun. Yang kata lo buat main ni. Tapi maki dewa ulama kita pada punya maki. Cukup-cukup lah berpada-pada lah dalam mengeluarkan kenyataan. Yang nak bagi tahu kepada lo buat main, berpada-pada dalam mengeluarkan kenyataan. Bukan dia tak pernah main kampung ayah ni berceramah. Ayah tunjuk baru ni kan. Tunjuk baru ni macam mana. Bukan dia tak pernah main. Lalu ni dia lupa lah. Dia ikut sedap lah. Tu pun tak sedap ke diri lah. Kena buang daripada UMNO. Tak sedap ke diri lagi. Kononnya dia lah pejuang Pulau Toya. Pejuang tu. Maki ulama kita. Agak-agak lah. Pada patut lah.
Kita pun tak pernah tengok lah. Walaupun sejahat-jahat kita pun, kan, kita pun tak pernah maki pimpinan mereka minta hak tu. Kan? Orang yang macam biasa-biasa macam kita ni, orang maki tu biasalah kan, tak ada masalah. Tapi ni sampai dewan ulama kita pun orang maki, ini tak boleh jadi. Kita pun kena juga. Dan saya ucap terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mana masih lagi mengikuti live ni. Dan ayah nak kupas sikit lah berkenaan dengan isu apa nama sahabat ayah ni lah. Kekanda Yusuf Azmi. Kekanda Yusuf Azmi. Kita faham dalam keadaan situasi tu memang kemarahan lah. Tapi kadang-kadang mereka ni pun apa nama bangla ni pun kadang-kadang melebih juga. Mereka duduk dalam Malaysia ni, mereka dapat keistimewaan lebih daripada kita. Mereka dapat keistimewaan lebih daripada kita. Tengok boleh buka bisnes apa semua. Kemudian ciplok pula. Buat baju ciplok. Itu yang kita heran tak dapat. Mereka tak mau tangkap pasal isu ciplok tu. Baju yang dia buat tu semboyan kan, semboyan. Baju tu diciplok. Yang heran tu pihak berkuasa tak nampak benda ni. Tak nampak benda yang diciplok tu. Duk nampak hak ni. Nampak tak? Yang kita pelik tu, Akta 147, Akta Rusuhan. Kita pun pelik juga. Pasal apa baru ni yang kes satu tycoon Cina tu yang pukul bodyguard 2 orang tu. Pasal apa dia tak buat Akta 147? Itu telah mencederakan tau. 2 orang lelaki bodyguard tu yang bekerja dengan dia tu. Dipukul tengah belakang sampai pecah ke darah. Tak ada pun Akta 147. Kenapa yang Kekanda Yusuf Azmi ni dikenakan Akta 147? Ini jadi satu persoalan lah. Adakah mereka tak puas hati? Tak puas hati kepada Kekanda Yusuf Azmi? Ini yang kita jadi satu persoalan. Pasal benda ni, Kekanda Yusuf Azmi dia tak puas hati lah. Kenapa menggunakan jenama baju yang dia buat tu, diciplok, dijual dengan harga berapa ringgit. Patutnya dia pun kena siasat lah benda ni. Kena siasat sama. Kena siasat. Bangla ni telah menciplok. Menciplok apa nama design baju yang daripada NGO Kekanda Yusuf Azmi. Dia pun kena siasat lah benda ni. Bukan nak cerita pasal buah penampak tu ya. Patut pihak berkuasa kena siasat lah benda tu. Benda tu penting lah. Pasal apa? Kerana benda ni lah yang menyebabkan mereka ni jadi marah. Kadang-kadang orang nak marah. Pasal apa ambil tindakan sendiri. Pasal apa itu, pasal apa ini. Tapi dia kena siasat juga kepada pihak sebelah ni. Pihak Bangla ni. Pihak Bangla ni telah menciplak hasil usaha daripada NGO semboyan. Benda ni kena ingat lah. Kena beritahu lah. Kalau ayah tempat dah Kekanda Yusuf Azmi buat, ayah pun akan ambil tindakan macam tu juga. Hampa senang-senang orang punya berjuang, punya berjuang untuk masalah rakyat ni, satu masalah rakyat, hampa senang-senang ciplok orang punya baju, hampa jual RM5, hampa jual dengan murah, hampa dapat keuntungan. Lepas tu bila kenal satu penampak, dia ni yang salah Kekanda Azmi. Kekanda Bangli yang salah. Tapi yang ciplok ni macam mana? Yang ciplok ni pasal apa mereka ambil tindakan kepada dia semua? Ambil tindakan kepada Bangla ni. Pariah main Bangla ni. Pemain sini bercari makan, hamba dah kaya, hamba senang. Hamba duduk di sini. Buat dia ni bila boleh bagi duit, ambil tindakan. Kita pula macam menumpang dalam tanah ayak kita. Ambil tindakan apa sikit pun tak boleh. Walaupun dia pendatang asing ke apa, tak boleh. Tampak sikit tak boleh. Nampak tak? Yang mana yang pendatang asing jadi ni? Daya tengok satu video, ada satu India. Satu India tu bukan duduk dalam negara kita. India ni bekerja di luar negara. Pasal tengok steering dia belah kiri. Dia kata apa. Lepas dah pukul apa semua, lepas tu bagi Assalamualaikum lah apalah semua. Nampak? Yang tu. Dia menghina
menghina kita. Kan? Sebagai sahabat seperjuangan, ayah pun terasa jugalah. Yang India ni berkulak kenyataan ni. Dia peli kepada kekanda Yusuf Azmi, dia peli pada kekanda Mali kita. Kekanda Ali. Ini ya. Pasal apa? Pasal hang duduk luar negara. Cuba hang duduk dalam Malaysia. Hang ni je cakap aku tu. Sak ya, dia dapat. Nak tunjuk kata hang hebat lah. Pasal apa? Pasal duduk luar negara. Duduk luar negara cakap pi dah macam mana pun buat video, pi lah macam mana pun boleh bercakap. Tu buat mai duduk dalam Malaysia tengok bercakap aku tu. Kita bukan jahat lah tempat sendiri sebenarnya. Tapi kena faham lah. Kena faham. Pasal isu ni kamu kena kaji daripada awal lagi. Daripada awal. Atas sebab apa kekanda Yusuf Azmi ambil tindakan begitu. Dia menciplak. Pasal masalah menciplak tu hampa tak mau ambil. Pasal apa tidak tindakan undang-undang dia ambil terhadap bangla tersebut. Dia tak akta ciplak ni. Pasal apa dia ambil tindakan tentang ni? Bubuh pula 147. 147 ni macam rusuhan. Adakah benda lagu tu nampak macam rusuhan? Yang pukul berbelak-belak di belakang ni sampai pecah ke darah apa semua. Tak dengar cerita lah. Kalau dengar cerita lah pasal dia. Dia tu bebas lah. Boleh makan cerita, boleh makan apa, boleh makan babi lah. Dia kena saman 20,000. Dia kena saman 30,000. Dia tak heran. Pasal apa? Mereka ada duit. Mereka ada duit. Mereka boleh bayar. Undang-undang lah ni. Kena berapa pun tak apa. Sebab tu minum mabuk boleh langgar orang mati. Sebab tu kes boleh tukar. Daripada Peragawati, daripada model-model semua boleh jadi OKU. Nampak tak undang-undang sial lah negara kita lah ni. Undang-undang. Tiba-tiba boleh jadi OKU. Langgar orang mati, tiba-tiba daripada modeling jadi OKU. Hanya kerana duit saja. Semua undang-undang semua mereka boleh beli. Nampak tak dia ni punya dunia. Ayah bersimpati dengan kekanda Yusuf Azmi. Ayah bersimpati dengan kekanda Ali. Dan juga sahabat-sahabat kita dalam semboyan. Dan ayah menyokong penuh. Ayah menyokong penuh perjuangan mereka. Kan? Sebab dia ni tak ada orang yang nak berjuang. Nak bangkit. Seperti mana macam tadi ayah tengok Paduka Ayah Ad pun marah. Paduka Ayah Ad pun marah. Memang tindakan mereka kita nampak macam ramai orang kata kat ayah, oh bodoh tindakan tu. Tindakan memang kalau kadang-kadang dengan emosi ni kita tak tahu benda akan berlaku tahap-tahap macam ni. Kan? Sebab tu kadang-kadang jadi bunuh tanpa sengaja dan sebagainya. Sebab apa? Sebab emosi. Kita pun faham dalam situasi tu. Kan? Tapi bila kena tindakan akta 147 ni, 147 ni akta rusuhan ni, akta cukup berat lah. Kan? Dan kita mohon supaya ada NGO Islam yang lain supaya turunlah bantu kekanda Yusuf Azmi dan juga kekanda Ali. Dari segi guaman dan sebagainya. Kita nak minta supaya dia buka tu akta hak ciplak. Ciplak ni. So dia buka pasal apa yang Bangla ni boleh ciplak baju ni. Lepa senang-senang lepa meniaga, lepa senang-senang lepa ada duit apa semua. Lepa boleh bagi duit kat ni. Semua kira tak ada masalah lah. Ada duit semua boleh jalan. Ada duit semua boleh jalan. Memang tindakan tu kita tahu tindakan tu salah dari segi undang-undang kita tahu salah. Tapi kalau nak ikut undang-undang betul-betul yang hak dia telah menciplak orang lain punya idea, orang lain punya design, buat baju dan sebagainya. Jadi macam mana tu? Nak ambil tindakan kena ambil lah sama dengan dia. Jangan ambil tindakan sebelah kan? Selama dia hari ni tengok macam mana kekanda Yusuf Azmi telah menolong orang-orang yang telah teraniaya akibat daripada orang tarik kereta, alung dan sebagainya. Tak ada satu manusia yang berani turun, yang berani mengambil tindakan macam tu. Seperti mana kekanda Yusuf Azmi, Abang Ali dan juga sahabat-sahabat seperjuangan yang lain. Mereka turun dengan jiwa. Tapi di hari ni orang kecam.
Mereka tak nampak dah kebaikan yang telah dibuat sebelum ni. Kebaikan yang telah dibuat, dia telah menolong orang-orang yang teranaya oleh alung, oleh narik kereta dan sebagainya. Tak pernah. Tak ada dah. Tak ingat dah benda-benda tu semua. Di hari ni kita tengok netizen duk kecam. Tindakan bodoh, tindakan itu, tindakan ini. Amboi. Ni yang kata, tu Tun M duk kata tu, Melayu mula lupa. Nampak? Ayah bercakap ni bukan pasal apa. Ayah simpati dengan Kekanda Yusof Azmi dan juga ayah Kekanda Amali kita. Sebab mereka adalah orang-orang yang berjuang. Bila orang-orang yang berjuang, kita kena support. Kalau kita ni kata pejuang, kita support. Tanah kita, bumi Jawi. Kalau kita tak nak jiwa macam tu, nak support, habis lah. Kecam. Tengok hari ni punya netizen punya kecam. Tindakan bodoh, tindakan itu, tindakan ini. Ya, kita tahu. Bila main dengan keadaan emosi, memang kita tak boleh nak kawal. Begitu juga yang berlaku masa PB Adib pun. Apa jadi? Zaman tu zaman Pakatan Harapan. Bila dia tengok Melayu ada ya, berpukul. Mati. Sampai ke hari ni tak ada pun. Kalau betul-betul tindakan undang-undang Malaysia, kata polis Malaysia adalah polis yang terbaik. Polis yang nombor 4 terbaik dunia lah. Kenapa sampai di hari ni pelaku-pelaku yang telah membunuh PB Adib tak dapat ditangkap sampai ke hari ni? Ini jadi satu persoalan. Yang ni cepat sangat tangkap. Walaupun yang hari tu jadi pun ada video apa semua. PB Adib tu. Orang-orang yang melakukan, orang yang telah menyebabkan kematian PB Adib, bukan tak ditangkap. Ditangkap. Tapi di mana mereka sekarang? Nampak tak? Kalau betul-betul nak buat, jangan double standard lah. Kena kepada orang kita, tindakan. Mana kata kita orang Melayu dalam Malaysia ni tak boleh bangkit dah. Tak boleh bangkit sikit. Bangkit sikit lah, orang rentak bagi jatuh. Bangkit sikit, orang rentak bagi jatuh. Undang-undang apa dalam negara kita ni? Kita pun heran lah. Kena pukul berjalok belakang apa tu. Kau ni bebas. Bebas dah. Tak bunyi dah. Tak nak dengar bunyi apa dah ni. Nampak? Tapi bila orang Melayu bangkit sikit, orang Melayu, mereka rentak bagi kita. Mereka rentak tak mau bagi kita naik. Bukan baru tau benda ni. Benda ni bukan baru. Benda ni lama lah. Kita dah perhati tengok. Mana kata kita ni sebagai orang Melayu, tanah bumi Jawi kita ni, kita duduk, kita ni tak boleh nak bercakap apa. Bila bercakap sikit, resis. Bila bercakap sikit, ini perkauman. Bila bercakap sikit ni. Tapi tengoklah mereka buat kat kita. Macam dia tu, Cina, orang jadah tu, Cina yang jadi toki tu. Dia pukul tu orang bodyguard tu. Dia bukan maki kita tau, orang Melayu. Dia maki Allah Subhanahu Wa Taala. Dia maki Islam. Sebab tu tengok Kekanda Azmi, Kekanda Yusof Azmi dan juga Kekanda Ali, ada juga Singa, Tok Singa, semua turun ni. Pasal apa? Pasal ada jiwa Islam dalam ni apa? Jiwa pejuang. Depa paling awal sampai nak bagi memorandum. Bukan buat apa pun, bagi memorandum ya. Tu pun telah dikatakan apa? Jangan ada sifat perkauman. Yang dia maki Allah Subhanahu Wa Taala ni pun tak mau cakap langsung. Dia maki Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dia maki kita lah. Dia maki Allah. Satu yang kadang-kadang kita, rasa apa ni? Kita duduk dalam negara kita ke negara siapa ni? Kan? Dah yang minta lah supaya ada NGO ataupun lawyer ataupun pegang-pegang pegang-pegang yang memperjuangkan Islam, minta supaya turun support lah Kekanda Yusof Azmi dan juga Kekanda Bali dan juga sahabat-sahabat semua. Bukan pasal apa, mereka ni adalah pejuang-pejuang kita.
Kebaikan yang dia buat selama ni, yang selama ni orang tak nampak dah. Orang tak nampak dah benda-benda kebaikan yang dia buat sebelum ni. Yang dia nampak dia hari ni benda ni. Orang kecam dia siang malam. Tak tahulah. Melayu ni pun macam-macam tengok. Dia hari ni. Nampak orang bagi motor ya. Oh, puji ni. Bagi motor sedikit. Oh, puji ni. Siang malam bagi petang dia puji. Bagi motor. Sedangkan pimpinan kita bagi kereta tu tak dengar bunyi pun. Kan? Nampak nampak motor tu. Kan itulah kata orang kita. Dia takkan naikkan nama orang kita sendiri. Kok mana pun dia nak rentak bagi jatuh. Inilah perangai-perangai orang kita zaman lah ni. Tak boleh tengok Melayu senang sikit, tak boleh tengok orang kita naik sikit. Bila naik sikit kira nak berendam, nak tarik dia bagi jatuh. Tak ada semangat. Apabila dia naik, kita berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, majukanlah perniagaan dia, majukan bisnes dia, supaya dia boleh menolong orang-orang yang lain susah. Itulah semangat dia. Susah dia kira lah kan. Ni tak ada. Berniaga baru maju sikit-sikit. Dia tak buat cara kasar, dia buat cara halui. Hantar bagi dia, hantar ni macam-macam. Nak bagi jatuh perniagaan dia dan sebagainya. Inilah semangat orang Melayu yang ada di hari ni. Semangat PhD. Perasaan rasa dengki. Apabila tengok orang lain maju sikit, dia tak puas hati. Dia pun nak supaya orang tu jatuh. Inilah yang ada. Buanglah sifat tu. Macam ayah yang tengok bila sahabat-sahabat daripada tak pakai tak pakai kereta jalan kaki, lepas tu pakai motor, lepas tu nak kereta dah. Ya Allah, majukanlah perniagaan sahabat-sahabatku. Majulah perniagaan ni. Dan kita doa. Jangan kita berjatuh. Ni tak ada. Tengok orang lebih sikit nak berjatuh. Tengok orang ni lebih sikit nak berjatuh. Sampai bila Melayu nak maju macam ni? Daripada dulu sampai sekarang. Macam ni yang kita dengar. Sama lah macam kerajaan yang ada di hari ni. Bukan kerajaan ni orang kapiak yang ada perintah di atas. Orang Islam kita juga. Tu pun berdengki. Biar kerajaan ni runtuh tak apa. Biar tak dapat tak apa. Nampak tak? Sampai tahap lagu tu lah punya duk fikir. Agak-agak lah. Sudah-sudah lah. Kadang-kadang kita macam cakap ni orang ni marah kita. Tapi inilah kenyataan dia. Melayu tak boleh naik selagi Melayu duk benci Melayu. Bukan mereka guna bangsa lain pun. Kalau nak ikut majoriti dalam negara kita, kita orang Melayu yang boleh ramai sekali. Yang majoriti dalam negara. Tapi kenapa kalau kita jadi macam ni? Pasal apa? Tengok yang ni sudahlah. Kekandar Yusuf Azmi dan juga Kekandar Ali. Bila kena macam ni, kecam. Siang malam, pagi petang. Memang tindakan bodoh dan sebagainya. Tapi kita kena kaji balik daripada satu aspek. Satu aspek di mana mengapakah dia menciplok baju design tu. Dari segi undang-undang, apakah kesalahan menciplok produk orang lain? Apakah tindakan yang boleh diambil terhadap bangla tersebut? Patut kena ambil tindakan bersama lah. Jangan ambil tindakan sebelah pihak je. Nampak tak? Lepas nampak macam mana NGO semboyan ni nampak macam duk naik. Jadi puak-puak yang bencikan Islam ni, mereka dia akan cari jalan lah. Macam mana nak menjatuhkan. Itu cara dia. Dan kita nak tahu juga siapakah di belakang bangla ni. Yang boleh berkeluarkan baju semboyan ni apa semua. Mesti ada orang di belakang dia. Takkan dia pandai-pandai dia nak buat. Cuba kaji balik. Tengok balik. Lepas tu jual murah pula. Jual RM5 selai kata tu. Ini satu benda yang nak menjatuhkan image tau. Image NGO Islam semboyan ni. Kita kena perhati juga dari segi tu. Kan? Kalau saja-saja ni takkan dah Kandar Yusuf Azmi nak pergi buat tak tahu lah kan. Ini image dia sebagai satu NGO besar dalam Malaysia ni. Orang cuba nak berjatuhkan dia lah. Kita dah nampak lagu tu lah. Jadi kepada sahabat-sahabat ayah yang mana yang mengikuti live ni, ayah nak bagi tahu lah kan. Kepada sahabat-sahabat jangan mengecam lah. Jangan kecam. Kalau kita betul-betul berjiwa Islam, kita support. Kita support dia.
Jangan kerana benda sikit yang dia buat ni kita rasa tak kena, maka kita kecam dia sehingga kita lupakan apa jasa dia sebelum ni. Jasa-jasa Kekanda Yusof Azmi sebelum ni yang bangkit, memperjuangkan, menentang alung-alung dalam Malaysia, menentang menentang alung dan orang-orang yang menindas, macam kereta kan, tak tarik kereta dan sebagainya. Orang-orang ni yang bangkit, yang mula-mula. Sebelum tu tak ada siapa. Tapi di hari ni bila jadi kesilapan kecil yang dia buat, maka kita ni sebagai orang Melayu, orang Islam, terus mengecam dia. Mengecam dia siang dan malam tanpa memikirkan apakah jasa yang dia buat sebelum ni. Jasa yang dia buat. Tak ada orang lah yang boleh buat macam dia buat. Sebelum ni tak ada. Nampak? Sudah-sudahlah. Orang Melayu, orang Islam, yang dengar ni, saya nak peringatkanlah. Henti-hentikanlah busuk hati tu, busuk perut terhadap bangsa kita sendiri. Kalau kita tak cintakan, kita tak sayangkan sesama Islam kita, habis. Iman tu. Itu iman. Bukan cerita apa, ini cerita iman lah. Kalau dia tak kasih, dia tak sayangkan sahabat, saudara Islam dia sendiri, habis dah. Habis cerita. Habis cerita lah, cakap apa lagi dah. Sebab tu jadi dia hari ni, bila kena apa-apa, kesian. Kena apa-apa, Kamak Piramli dia kata lah. Jadi lah, kesian. Kesian. Yang tu lah dengar. Kesian. Bila orang bangkit, orang ada jiwa pejuang. Bila orang bangkit, kita pula jadi orang pentak kaki dia. Jangan bagi dia bangkit. Semangat tu perlu ada dalam jiwa kita lah. Semangat berjuang lah. Walaupun kita tak duduk dengan dia, kita tak ada apa, kita kena faham, kita tengok dasar perjuangan yang dia bawa tu. Dasar perjuangan yang dia bawa. Jangan kita duk kecam sangat-sangat amat lah. Tak jadi atas hidung kita. Kalau jadi atas hidung kita, baru kita tahu keadaan tu macam mana. Jadi kepada sahabat-sahabat seperjuangan lah, tak kira awal lalu di mana berada, alih bata lah, tak kira di mana berada, tolong pesan-pesan kepada sahabat-sahabat kita yang lain, support lah Kekanda Yusof Azmi dan juga Kekanda Ali. Jangan kita kecam. Kita tak pernah tengok lagi bangsa lain yang buat perkara sedemikian mengecam. Ini bukan kata sekadar tampak, sampai pistol. Kita dah tengok. Kadang-kadang video-video yang keluar kan, tak puas hati ke apa-apa, tum tembak. Nampak tak? Pernah tak kita dengar lepas kecam? Dia pun kata ini semua. Tak ada. Orang Melayu kita yang paling banyak sekali mengecam. Orang Melayu kita lah yang paling banyak sekali. Yang banyak songeh atau banyak kerana orang Melayu kita. Yang selalunya akan mengecam bangsa dia sendiri. Inilah. Jadi itulah sedikit sebanyak yang dapat saya bawakan malam ni. Yang minta maaf malam ni agak kasar sikit bahasa. Agak kasar sikit sebab apa? Sebab ayah pun marah juga pasal orang sebangsa dengan kita, seagama dengan kita, memaki hamun ulama kita. Ketua Dewan Ulama pula tu. Itu satu benda yang tak sepatutnya lah. Dan yang keduanya berkenaan dengan kecaman terhadap Kekanda Yusof Azmi dan juga Kekanda Ali. Kita harap netizen yang mana yang dengar live ayah ni sudahlah. Patutnya kita kena tengok di sebalik kejadian tersebut, kenapakah Bangla ini orang kata macam kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Inilah dia. Mereka boleh berniaga di tempat kita, walaupun mereka ciplok hak milik kita, mereka ciplok, mereka jual dengan harga yang murah, mereka tidak dikenakan apa-apa tindakan. Tak kena apa. Kena pula kepada sahabat seperjuangan kita. Nampaklah. Ini satu benda yang ayah pun rasa tak boleh terima. Ayah rasa benda ni patut kita kena bangkit lah. Kita kena bangkit, kita kena pertahankan Kekanda Yusof Azmi dan juga Kekanda Ali.
Jadi terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat ayah yang pernah mengikuti live ni. Minta maaf ayah emosi sikit malam ni. Emosi sikit. Dan kita nak peringatkan kepada lobak man tu, jaga mulut anda. Jangan terlalu celupak. Jangan terlalu celupak untuk memaki hamun ketua Dewan Ulama kita. Berpolitik, politik lah elok. Dan kita minta supaya Dewan Pemuda PAS, Dewan Ulama hantar surat. Kalau dia tak memohon maaf, dia tak raih balik kata-kata tu, minta PAS saman dia. Bagi dia lakai, boleh memaki hamun kita punya ketua Dewan Ulama kita macam tu. Ini satu benda yang tak boleh terima akal lah. Yang ayah tak boleh terima. Jadi ayah minta maaf sekali lagi dengan itu. Ayah berhenti malam ni bercakap ni. Lagi lama ayah bercakap, lagi demai. Macam-macam lagi. Jadi terima kasih. Itu yang sudah dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.